Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Jabatan Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kami syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita bertemu dan siri membaca kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi rahimahullah. InsyaAllah kita sudah pun masuk bulan Rajab, hari ketiga, hari Isnin hari itu 1 Rajab. Hari Isnin tak silap. Semalam Selasa, hari ini Rabu, 3 dan malam ni malam keempat lah kiranya. Baik, jadi ala kulli hal, moga-moga Allah panjangkan usia kita, dikurniakan kesihatan, murahkan rezeki, dan seterusnya dapatlah kita menghabiskan bulan Rajab. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Isra' wal Mi'raj, 27 Rajab. Kemudian masuk Sya'ban, kita nak majlis nisfu Sya'ban. Kemudian selepas nisfu Sya'ban tu, 2 minggu lepas itu, alhamdulillah, insyaAllah, kita akan berjumpalah dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak yang kita nanti-nanti. Lepas 1 Ramadan, habis saja 29 Ramadan, masuk Syawal, kita dah tunggu-tunggu pula nak masuk Ramadan yang akan datang. Kerana Ramadan yang dah pergi, membawa segala amalan, membawa segala ibadah kita, puasa dan lain-lain ibadah dalam bulan Ramadan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya amalan kita itu baik, sempurna, teratur, mengikut syarat dan sebagainya, dan dengan pantang-pantangnya, dengan larangan-larangannya, perkara yang membatalkan dijaga, perkara yang makruh dijaga, dan lain-lain sebagainya, maka sekiranya amalan kita diterima. Terjumpa pula dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar pada Ramadan yang lepas, ataupun Ramadan yang terdahulu dan terdahulu. Kalaulah berjumpa kita, bertemu kita dengan Lailatul Qadar itu, Masya Allah, Subhanallah, maka beruntunglah kita. Kan? Kerana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, min alfi syahrin, dan lebih daripada 80 lebih tahun, 83 tahun lebih kurang. Kalau umur kita tak sampai 83 tahun, tapi jumpa dengan Lailatul Qadar, amalan kita itu menjangkaui usia kita. Menjangkaui usia kita. Kalau tak sampai 80. Kan? Jadi itu sekali Lailatul Qadar. Kalau beberapa kali, insya-Allah. Kan? Jadi oleh itu dikatakan bila tiba ajar Ramadan, kita mengintai-intai, menunggu-nunggu atau mencari-cari bila malam Lailatul Qadar itu akan bertemu dengan kita. Jadi kerana itu kita tidak mau miss lah, kita tidak mau absent, tak mahu ponting lah.
Dan amalan-amalan malam khususnya dengan Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar itu malam. Jadi setiap malam kita lepas tarawih, lepas salat maghrib, isyak, tarawih, kemudian dan lain lagi lah, witir, dan kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah dan sebagainya lah. Banyaklah amalan-amalan berganda-ganda amalan. Dan bila amalan kita berganda, amalan pahala ataupun ganjaran Allah juga berganda, maka itulah bertemulah kita ya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita doa supaya keberkatan bermula daripada Rejab ini. Ya, daripada Rejab ini sehinggalah Syaban dan sampai Ramadan. Di 3 bulan ini naklah kita mula dah. Dah mula beramal, dah mula nak lebihkan amalan, dah mula nak fokus dan sebagainya. Jadi itulah maknanya Ramadan itu wajib, tapi amalan-amalan sunat dalam Rejab dan Syaban ini eloklah kita lakukan. Kerana warming up, nak jumpa dengan yang wajib itu supaya bukan lagi latihan lah. Sebab Ramadan itu bukan satu latihan lagi, tetapi sudah serius, sudah fokus, sudah bersungguh-sungguh dah. Kita dah bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Nak mula kita merasakan ibadat kita itu bertambah mula Rejab ini dan Syaban. Puasa, bersedekah, berjamaah, baca Al-Quran dan macam-macam lah kita gandakan. InsyaAllah, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga kita diberkati, dirahmati Allah, panjangkan usia, murah rezeki, bertemulah kita dengan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Baik, sidang jemaah yang saya hormati sekalian, kita nak pergi kepada perkara 7 daripada muka surat 46 kan. Baik, sebelum itu saya berjanji nak bagi tahu ada soalan minggu lepas tentang Ummu Khalid ini. Dia ini kanak-kanak ke orang dewasa? Sebenarnya dia kanak-kanak. Ummu Khalid bin Khalid binti Khalid. Dia adalah seorang kanak-kanak yang Rasulullah sarungkan bajunya, ya, khamisatus sauda itu. Dia adalah kanak-kanak Ummu Khalid. Dan dia ni ibu bapa dia memang orang Quraisy. Dan ibu bapa dia pergi ke Habasyah mengikut perintah Nabi SAW untuk menyelamatkan diri ataupun mengelakkan daripada kena tekanan, seksaan dan sebagainya oleh musyrikin Quraisy. Maka beberapa orang daripada sahabat Nabi telah diperintah oleh Nabi supaya berhijrahlah kamu ke Habasyah. Dan di antara yang hijrah itu ialah bapa kepada Ummu Khalid yang ada dalam hadis kita cerita minggu lepas, iaitu bagaimana Nabi tanya siapa yang layak memakai baju khamisah ni, ya, iaitu khamisatun sauda ini. Nabi tanya, tapi sahabat semua diam saja. Akhirnya Nabi perintah, Nabi kata panggillah Ummu Khalid datang. Ummu Khalid itu kanak-kanak sebenarnya, ya. Dan Nabi suruh dia pakai baju tu sampai lusuh. Nabi suruh dia pakailah baju ni sampai baju ni lusuh. Sampai buruk lah. Rupanya kata-kata Nabi itu adalah doa untuk Ummu Khalid yang mana umurnya panjang. Macam mana Nabi perintah supaya pakai baju tu sungguh-sungguh, pakailah baju tu sampai lusuh. Rupanya umurnya sampai 90 tahun. Usia Ummu Khalid ini. Kan? Usia dia. Jadi itulah keberkatan kata-kata Nabi ini. Apatah lagi kalau dia disarung oleh tangan Nabi sendiri, maka kata-kata itu pula pakailah baju ni. Jadi dengan itu maka usianya panjanglah sampai 90 tahun. Sampai dia mati ketika Sahal bin Sa'ad, ya, pada yang Sahal ni pun sahabiah yang terakhir. Ummu Khalid ni sahabiah, sahabat yang terakhir daripada kalangan muslimat. Ummu Khalid tu yang terakhir wafat atau meninggal. Kan? Sebelum tu sahabat-sahabat Nabi yang daripada kalangan kaum wanita dah meninggal terlebih dahulu daripada Ummu Khalid, tapi Ummu Khalid ini yang terakhir sahabiah. Kalau perempuan itu dipanggil sahabiah dan dia yang terakhir meninggal ketika umurnya 90 tahun. Baik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita pergi kepada cara memakai pakaian dan kasut serta cara membukanya. Masya Allah.
Islam ni punya halus. Ajaran Nabi itu halus. Dan Nabi tunjuk cara memberi tahu kita bagaimana nak memakai baju pun Nabi tunjuk. Bagaimana nak tanggal baju pun Nabi tunjuk. Bagi tahu apa amalan dan sebagainya. Jadi dari malam ini mari kita lihat zikir-zikir untuk menanggal baju atau memakai baju, kasut serta cara membuka. Disunatkan dalam memakai pakaian. Sunat dalam memakai pakaian. Jadi perbuatan kita ni sentiasa diikuti dengan 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi apa-apa sahaja yang kita lakukan, di sana ada dia punya kategori amalan itu. Kalau wajib, wajiblah dengan tinggal berdosa, buat dapat pahala. Itu yang wajibnya. Yang sunat, tinggal tak apa. Taklah berdosa. Tapi kalau buat, dapat pahala. Masuk yang kita nak cerita ni. Ini bukan wajib. Tapi dikatakan sunat. Begitu juga haram. Haram ini, kalau tinggal, dapat pahala. Kalau buat berdosa. Begitu juga kalau makruh. Tinggal, dapat pahala. Kalau buat, taklah berdosa. Kalau harus, tak ada apa-apa. Itu biasa-biasa saja. Ya, nak makan, minum dan sebagainya itu harus, kan? Dan lain-lain. Baik, jadi apa yang kita nak bincang pada malam ini ialah sesuatu yang sunat. Kalau kita buat, dapatlah habuan. Dapat habuan, dapat ganjaran, dapat pahala, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dan sebagainya. Jadi kalau sunat ini sesuatu yang mendapat ganjaran. Disunatkan dalam memakai pakaian. Di bawah tu ada nota kaki. Disunatkan bermula dengan memasukkan tangan kanan dalam lubang tangan pakaian. Masuk tangan kanan dulu. Dan memasukkan kaki kiri dalam lubang seluar. Aku pakai seluar, masuk kaki kiri. Dan semasa memakai kasut. Itu juga jika anda katakan ada kepentingan pada orang yang keluar dari masjid. Kerana ada 2 sunnah yang saling bertolak belakang. Mendahului kaki kiri kerana keluar dari masjid dan mendahului kaki kanan ketika memakai kasut. Jadi langkah kita ini sentiasa ada cara, ada kesopanan dia, ada kesantunan dia. Jadi tidak boleh kita suka hatilah. Dengan tidak ada apa-apa pengetahuan, tentulah kita akan bergerak melangkah ataupun gerak geri kita itu tak ada apa-apa panduan. Tapi kalau kita belajar pada malam ini, kita ada maklumat, kita ada hadis Nabi, ada pesanan Nabi, ada ajaran dan ada garis panduannya, maka kita akan buat sesuatu itu mengambil kira perkara ini, sunatnya. Baik. Jadi saya katakan, tidak ada paksaan iaitu dengan mendahului kaki kiri ketika keluar dari masjid dan memijak kaki tersebut ke atas kasutnya. Jadi keluar masjid, kaki kiri itu pijak kasut. Kan? Kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam kasut. Jadi kaki kiri dah pijak kasut, maka kaki kanan pun masuk. Ya? Ini kaki kiri pijak kasut, kaki kanan pun masuk. Kemudian baru masuk pula kaki kiri. Itu dia punya panduan, ya? Dia punya cara untuk kita dapat habuan, mendapat sunnah Nabi. Dan baik. Sebelah kanan. Sebaliknya ketika masuk masjid, Ibnu Jauzi menyatakan bahawa orang yang membiasakan diri memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya. Bila nak tanggal kasut, tanggal kaki kiri dulu. Kemudian baru kasut yang kanan ditanggalkan kaki kita. Dan akan selamat daripada penyakit limpa. Jadi ada fadilat. Rupanya ada fadilat. Kita yang tak tahu. Jadi bukanlah satu yang buat itu dia hilang atau habis begitu saja, kosong.
tetapi dia ada fadilat. Penyakit limpa. Ni hadis ini lama dah. Ataupun kitab ini pun dah lama dah ditulis. Rupa-rupanya limpa ni pada hati lah kan. Limpa tu berhati. Dan akhir-akhir ni kita dapati banyak satu jenis penyakit barah ataupun kanser, liver ataupun hati lah, limpa lah. Dan menjadi satu limpa usus, satu lagi kanser usus, satu lagi kanser hati. Yang sangat cepat meresap ataupun sangat cepat penyakit tu merebak kalau lambat dirawat. Baru ni saya tengok satu TV temu ramah doktor pakar dalam bidang barah ini. Dia katanya terutama colon ni, iaitu barah hati, barah usus. Dia kata kalau tahap awal boleh lagi dibaiki ataupun dirawat. Sebab usus tu mungkin dia bocor dan sebagainya, tak tahu macam mana. Kemudian kalau lambat rawat, barah usus ni dia sukar untuk dirawat. No cure lah. No cure. Jadi sebab tu, baru ni arwah abang saya pun 2 Jumaat yang lepas pun kembali ke rahmatullah. Kerana barah hati. Jadi dia tahu sebulan, lepas itu mula dapat rawatan, doktor tengok dah 70% daripada hati itu sudah rosak. 70% pada saat dia tahu. Artinya sebelum itu dah tak tahu. Simptomnya dia tak tahu, cuma badan dia makin merosot, kurus. Sebulan daripada itu doktor nak rawat, tapi tak berani rawat, takut dia high risk, risiko sangat tinggi. Dan daripada tak rawat itu, risiko dia memang tinggi. Akhirnya dalam tempoh sebulan badan dia susut, daripada 70 lebih kg sampai 60 lebih. Ujung sekali setelah sebulan, kembali ke rahmatullah. 2 minggu, 2 Jumaat yang lepas. Dan kembalinya itu pada pukul 12.20 malam Jumaat. Kemudian dikebumikan sebelum salat Jumaat. Bekerjalah saya balik untuk menguruskan jenazahnya, sempat salat, sempat kafan, salat dan talqinkan jenazah dia. 2 minggu lepas, insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, dia teringat cerita pasal ni penyakit limpa ni. Rupanya kita sedar atau tidak sedar, rawatan alopati, yang doktor punya rawatan tu alopati. Jadi cara doktor lah yang patut dipotong, patut operation dibuat operation dan sebagainya, dan lain-lain cara rawatan barah lah. Tapi sebenarnya itu kalau dah kena, dah sampai tahap 70% dah punya penyakit tu dah merebak, itu rawatan sajalah, treatment saja. Tapi yang ini bukan treatment, yang ini bukan rawatan, ini lebih pada pencegahan, prevention. Katakan prevention better than cure. Prevention better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Yang kita buat sekarang ni rawatan, dah kena rawat dah. Tapi yang amalan-amalan yang fadilat-fadilat daripada kehidupan seharian kita yang kita amalkan, cara minum, cara makan, kuantiti minum, kuantiti makan kita, dan juga termasuklah ini memakai kasut, sarung kasut, tanggal kasut, yang mana dahulu, mana kemudian. Rupanya fadilatnya dikatakan di sini, dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya akan selamat daripada penyakit limpa. Ini bukan rawatan, ini lebih pada prevention. Jadi kalau itu amal-amalkanlah, kan? Amal-amalkan. Kerana kita selalu doktor ataupun mana-mana pihak perawat ataupun praktis doktor-doktor lah, lalu kita pun tahu
iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Sebab itu berat badan kita pun kalau bertambah-tambah sangat lebih daripada obesity lah, itu tak boleh. Sebab itu kena cegah lah. Cegahnya kurangkan makan, jaga berat badan, exercise, itu prevention. Kalau dah kena, itu treatment, itu rawatan. Sampai sekarang kerajaan dah buka satu institut kanser negara, IKN, di Putrajaya. Satu kapten dekat perumahan saya tu, dia usus. Satu masa sebulan sampai seminggu dia tak buang air besar. Pergi hospital, doktor confirm dia usus. Potong. Lepas itu akhir-akhir ni selepas potong itu nampak elok. Rupanya akhir ni dah stage 4. Pada peringkat awal dia dah mula buat rawatan, tapi sampai sekarang dah stage 4. Baru ni dia minta lah. Dia kata, Ustaz tolong baca Yasin. Saya dekat IKN, Institut Kanser Negara di Putrajaya. Dah tahap 4. Wallahualam, saya pun tak ziarah dia sampai pada itu lagi. Apa kesudahannya, adakah masih boleh diselamatkan? InsyaAllah. Moga-moga Allah selamatkan dia. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, balik pada kita ini, iaitu disunatkan dalam memakai pakaian, kasut, seluar dan sebagainya untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri. Mulakan dengan kanan dan nak tanggal, nak buka dengan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, mengikut nota kaki muka surat 47 tu, memulakan dengan mengeluarkan tangan kiri dari lubang pakaian dan kaki kiri dari lubang seluar dan kasut. Apabila nak masuk masjid, mendahului kaki kiri ketika melepaskan kasut, kemudian memijakkan kakinya di atas kasut tersebut, lalu melepaskan kaki kanan dan masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi sampai pintu masjid, tangga masjid tu, dikata di sini, kita pijak kaki kita tu sebelah kiri dan tanggal kasut yang kanan itu dan mula langkah masuk ke dalam ruang masjid lah. Mana sempadan kata masuk masjid tu, itulah ruang masjid namanya. Kalau dekat lobi masjid, tangga ke atau sebagainya, gitulah kaedahnya. Jadi jangan langkah kaki kiri. Kaki kiri itu hanya pijak kasut. Tapi yang nak langkah masuk masjid itu ialah kaki kanan. Itu kaedah dia. Baik. Kemudian memulakan dengan sebelah kiri dan melepaskan kasut. Kerana tepatnya anggota tubuh dalam apa yang dipakainya merupakan kemuliaan bagi orang tersebut. Yang paling berhak adalah anggota tubuh sebelah kanan. Di sebelah kanan ini banyaklah dia punya kelebihannya. Banyak kelebihan ataupun keutamaan. Kerana Rasulullah SAW pun mengutamakan sebelah kanan. Dalam amalan ataupun apa-apa yang Rasulullah lakukan yang berbentuk fizikal lah. Mari kita tengok. Utamanya gini ya. Allahumma salli ala. Baik. Allahumma salli ala. Katakan di sini wa an Hafsah. Saya nak rujuk sini dulu kejap ya. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalik. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa ghairuh. Daripada Hafsah, Hafsah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Radhiyallahu anha anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu. Sesungguhnya Nabi jadikan yamin, iaitu sebelah kanannya, li ta'amihi, untuk urusan makannya, nak makan. Ta'amihi, yaminahu li ta'amihi, untuk makannya, untuk suap makanannya, wa syarabihi, untuk minumannya, wa thiyabihi, dan untuk pakaiannya. Itu kata isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahawa Nabi jadikan yaminahu, kanan-kanannya ni, tangan ke, kaki ke, untuk makan, untuk minum dan untuk pakaian.
Dia apa-apa pun mula dengan kanan. Itu Nabi dah tunjuk. Dan ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, iaitu Hafsah radhiyallahu anha. Itu juga an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Hadis sahih. Ini hadis sahih ya. Riwayat Abu Hurairah, rawahu Abu Daud juga wa Tirmizi wa bi isnad sahih. Ini hadis sahih yang katanya sesungguhnya Rasulullah idza labistum. Nabi beritahu kepada para sahabat, idza labistum, bila kamu nak memakai pakaian, labistum. Idza, bila kamu nak memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, bila kamu nak mengambil wudu, fabda'u bi ayaminikum. Mulalah dengan ayaminikum, aiman, dengan mulakan dengan kanan. Banyak lagi hadis yang berkaitan dengan ini, banyak hadis sahih. Itu juga daripada Anas, wa an Anas anna Rasulullah sallam ata minni fa atal jamrata faramaha thumma ata manzilata bimana wa nahara thumma qala lil halaqi khuz wa asyara ila janibi aiman. Semua berkaitan dengan mendahulukan kanan. Itu juga wa fi riwayah lamma ramal jamrah nahara nusukahu wa halaq nawala al halaq shiqqahu al aymana fa khalaqahu thumma da'a Aba Talha al Ansari radhiyallahu an fa a'tahu iyyahu thumma nawala shaq al aysar fa qala akhliq fa khalaqahu fa a'tahu Aba Talha fa qala aqsimhu bainan nas. Semuanya hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana nak Nabi buat sesuatu tu, mulalah dengan tangan. Termasuklah jamrah, masuk haji, apa-apa amalan. Dan harian kita di day to day, harian kita pun memakai baju, minum, makan dan sebagainya. Baik, balik pada nas ataupun teks kita ini. Sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Demikian juga apabila memakai celak. Memakai celak pun, ini mula mata kanan lah, ataupun kening kanan dan sebagainya. Bersiwak, siwak yang kita ada kayu siwak itu, mula sebelah kanan dululah. Dan juga memotong kuku, potong kuku, mula kanan. Itu kena kaji lah. Ada potong kuku tu nak mula ibu jari ke, jari telunjuk ke, jari hantu, jari manis, jari kelingking. Oh, semua jari ada nama ni. Ni jari ibu jari, sebab dia besar. Ibu ni macam besar dia. Ini jari telunjuk, apa-apa pun tunjuk dengan ini. Ini jari hantu. Hantu sebab dia renjong, dia tinggi lebih daripada orang. Jadi jari manis, nak pakai cincin, pakai jari manis. Jari kelingking, ada faedah dan keperluannya. Nak cungkil situ, nak cungkil ini semua gini. Kan? Begitu juga ketika kita tahnik, tahnik baby, anak kecil, baru lahir. Bila kita tahnik tu, kita akan suap sikit manisan kan, atau kurma. Janganlah suap dengan manis besar, dia guna ini, kecil sikit. Macam-macam lah kegunaan. Juga ketika wuduk. Ketika kita wuduk, disunatkan menyelatkan jari-jari kaki dengan menggunakan kelingking. Lepas tu bila ambil wuduk, jangan tak menyelat kaki. Sebab kaki kita akan rapat. Air tak masuk celah. Bagi orang yang kaki jarang tu tak apalah. Tapi kalau kaki tu jenis rapat-rapat sana sini, maka guna ini. Jadi jari kaki tu bila wuduk, nak menyelatkan itu, masuk sini. Masuk jari ni. Masuk jari ni. Sapu semua kaki. Bercakap pasal wuduk ni, bila kita belajar bab fiqah, wuduk ini pun ramai juga orang ambil ringan. Terutamanya membazir. Kerana mengambil wuduk itu tak semestinya air itu mencurah-curah. Bahkan kadang-kadang mengambil wuduk sampai basah baju, basah tangan, baju habis. Belum dia was-was lagi tu. Basuh sampai berulang-ulang kali. Ini semua perlu kita ada pengetahuan. Ada pengetahuan, ada ilmu. Jadi satu lagi nak ambil wuduk tu, tidaklah kita guna air banyak. Kalau kita guna pipe pun, kita boleh guna pipe itu, kita air dalam tangan ni je untuk buka pipe, ambil air, basuh muka. Masa nak basuh muka tu, pipe tu tutup. Bila nak buat yang kali kedua,
buka pipe tu, air dalam tapak tangan, tutup balik. Air tu disapu. Terusnya lah. Bukan kita buka pipe manjang terus, curah air, kita punya basuh. Ni curah ni air ni. Turun. Dan tak tutup-tutup. Daripada mula dia ambil wuduk, sampai selesai, pipe dekat air pipe tu sentiasa terbuka dan dia ambil sepenuh-penuh air dalam tangan tu basah. Nak basuh muka. Mana tak lencun. Kan? Sebenarnya sikit saja. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, tak perlu air banyak pun kita nak ambil wuduk. Kan? Betul-betul air dah boleh selesai wuduk dan sebagainya. Ini semua cerita dalam kuliah fiqah. Kan? Kajilah tengok. Baik, seterusnya. Kemudian tadi potong kuku, cerita pasal potong kuku ni. Mana nak dulu kemudian. Ada sunat saya terbaca lah, lama dah ni, amalan ni. Mula dengan kuku telunjuk. Lepas tu satu, ni apa? Manis, kelingking. Lepas tu balik sini, jadi kelingking, jari manis, jari hantu, jari telunjuk, potong sini dan akhir sekali sini. Oh yang ni akhir sekali. Sebab kita mula dengan telunjuk, pusing sampai sini, ini second last, yang ni last. Begitu. Ini ada keperluan ataupun ada garis panduan, potong kuku pun. Baik, lain lah, banyak kaedah bukan rigid. Bukan rigid, pulang pada kita. Tapi kalau kita tahu sikit sebanyak tentang garis panduan, bagaimana nak mulakan potong kuku jari mana dulu, jari mana akhir, lebih baiklah. Adalah adab dan sopannya kan. Tapi kalau ikut suka hati, habislah. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu bukan amalan kita. Dan seterusnya mencukur misai. Nak cukur misai, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucapkan salam dalam solat, masuk masjid, keluar dari bilik kecil. Bilik kecil ni dipanggil khala' atau baitul khala', iaitu rumah kecil. Tandas lah. Atau tandas. Ya. Kemudian wuduk, mandi, makan, minum, berjabat tangan, mengusap hajar aswad, menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkannya dan sebagainya. Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan dan kembalikannya dengan sebelah kiri. Semua itu mula dengan kanan. Sebab tu kita, anak-anak kita ajar cucu-cucu kita. Bagi anak ajar lah. Lepas tu bila orang-orang bagi hadiah ke, duit raya ke, hari musim raya, ramailah dapat duit raya anak-anak kecil ni. Kita pun pesan dah. Guna tangan mana? Tangan kanan. Dia pun turun tangan kiri, ambil tangan kanan. Itu tarbiyah yang bagus. Yang kita sentiasa mengambil berat lah. Cucu kita lah. Ya. Anak-anak dah besar-besar lah, cucu lah pula. Jadi kalau musim-musim orang bagi hadiah raya ke atau apa sajalah, musim-musim lain. Bila anak tu nak ambil dengan tangan kiri, kita dah turun. Suruh dia guna tangan kanan. Jadi ini satu tarbiyah kita dah sedari kecil. Anak-anak itu maka besar, pandailah dia bagaimana nak beramal. Baik, sikit lagi. Jadi kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari satu lagi. Dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kulli fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi." Maksudnya Rasulullah SAW mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya dalam membersihkan diri, iaitu dia panggil tuhur, taharah ni, dalam membersih diri, istinja dan sebagainya. Wa tarajjulihi, tarajjulihi ni berjalanlah, rajal. Tarajjulihi berjalan dan memakai kasut. Wa tana'ulihi, memakai kasut. Semuanya itu dikatakan Nabi mendahului sebelah kanan. Jadi bolehlah itu benda ni, amalan sunat ni yang paling mudah lah. Iaitu suatu yang mudah dan ringan kita buat tapi pahala besar. Sebab kita tak boleh nak bayangkan. Sunnah ini yang dapat ganjaran pahala ini, dan pahala ini bukan pemberian manusia, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit yang Allah pada sisi kita tak nampak besar, tapi biasanya kalau pemberian Allah, ganjaran Allah, pahala Allah
sentiasanya besar. Sentiasa besar. Yang tak boleh kita bayangkan. Sebab itu, kita saja tak sedar nak buat dengan tak nak buat. Tapi yang menunggu pahala itu dah tunggu dengan sesuatu yang luar biasa. Yang kita tak boleh jangka bagaimana besarnya pahala itu. Walaupun dalam bentuk-bentuk mendahului kiri kanan, kemudian kiri kanan ni pun ada kesan ataupun implikasi pahala. Dan dosa tidaklah sebab sunat. Tapi ada kesan ataupun melibatkan soal ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kita ambil yang 52, kami meriwayatkan dan Sunan Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min azab. Maksudnya tangan sebelah kanan Rasulullah, kana yadu, sesungguhnya tangan Rasulullah SAW al-yumna, yang kanan itu lituhurihi, untuk apa? Untuk bersihkan diri, bersih diri. Khala lituhurihi wa ta'amihi, dan juga untuk makan. Apa itu makan pun tangan kanan. Sementara tangan kiri wa kanat, dan sementara al-yusra li khalaihi, iaitu untuk ketandaslah. Dia apa-apa nak mencuci, istinja dan sebagainya itu untuk tangan kiri, wa makana min azza, dan membersihkan kotoran, kan? Jadi ini kita bincang soal kiri dan kanan ini melibatkan adab. Itu adab kita dengan diri kita. Kita dengan diri kita. Kalau kita tak buat, berarti kita tidak beradab dengan diri kita. Sebab orang lain tak kisah kita dulu ke kanan ke kiri, orang tak kisah. Suka hati kita lah. Dan suka hati kamu lah. Mula kiri kanan, suka hatilah. Tapi kita nak disiplin ni, yang ditunjuk di sini adalah disiplin kita dengan diri kita. Iaitu kita mendidik diri kita. Mendidik diri kita. Dan kita hormat diri kita. Lepas tu diri kita ni kena dihormati. Lepas tu dalam setengah bidang dia katakan, apa nama tu, self-esteem. Dalam bidang pentadbiran dululah. Self-esteem ini iaitu menghargai kebolehan diri. Self-esteem. Menghargai diri dan menghormati diri. Dan kita menghormati kebolehan kita. Menghormati diri kita. Sebab itu tak boleh campak diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu yang bentuk binasaan. Ini tidaklah binasa. Kita tak dahulu kanan ke, tak dahulu kiri ke, itu taklah membinasakan apa-apa, tapi morally. Dari segi moralnya, kita dengan diri kita tak ada. Kita tak hormat diri kita. Kita tak kasih diri kita, tak sayang diri kita. Suka hati kita nak buat. Tapi bila kita dah tahu, hormatilah diri kita. Dan bukan untuk tujuan show off, untuk cerita tunjuk dekat orang. Ini kita dengan diri kita. Itu dia katakan tadi. Kalau dalam bidang-bidang ni kita self-esteem itu dalam bentuk kemahiran, kebolehan kita, kita hormatlah diri kita dan kita tunjuk, pamerkan bahawa kita boleh dalam sesuatu perkara. Tapi dalam konteks amalan pun sama juga. Self-esteem membuat dalam bentuk amalan bahawa kita boleh membuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah tentu kita akan menjadi mulia, kita memuliakan diri kita karena kita memuliakan Rasul, kita ikut apa yang Nabi tunjuk, maka dengan itu Rasul itu mulia, kita ikut seorang yang mulia, kita juga akan menjadi mulia. Kalau Rasul itu mulia, kita ikut Rasul, kita mendapat kemuliaan itu. Tapi kalau kita tak ikut, habislah, tak ada apa-apa lah. Malanglah diri kita. Patutnya kita menilai diri kita seorang yang mulia dan kita muliakan diri kita dahulu. Dan kita nak memuliakan orang lain, of course lah. Diri kita juga dimuliakan oleh diri kita sendiri. Dengan cara buatlah amalan-amalan yang Nabi tunjuk, yang akhirnya kita mendapat perkara sunat, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang nak ikut Nabi, nak mendapat syafaat Nabi. Jadi samping dapat syafaat di akhirat besok, di dunia ini kita dah praktis apa yang Nabi tunjuk, dan barulah kita dapat syafaat Nabi, kan? Wallahu a'lam. Cukuplah setakat itu dulu, insya-Allah kita sambung lagi pada dua minggu lagi lah, insya-Allah. Sekian saja.
Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.